radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab kubur daripada zikrullah. Seorangnya Hadrat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab kubur daripada zikrullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangan kedahsyatan azab kubur hanya diketahui oleh orang yang meneliti hadis-hadis yang mengandungi keterangan mengenai azab kubur. Setiap kali Hadrat Uthman radhiyallahu anhu menziarahi kuburan, maka beliau menangis teresak-esak sehingga membasahi janggutnya yang mulia. Seorang bertanya kepada beliau, Tuhan tidak begitu sekali menangis, tak kala Tuhan mendengar perkabaran tentang syurga dan neraka, seperti mana Tuhan menangis ketika Tuhan berada di perkuburan. Beliau berkata, kubur adalah persisahan pertama dalam perjalanan menuju ke akhirat. Sesiapa yang selamat di persinggahan ini, maka persinggahan yang seterusnya akan dipermudahkan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak terselamat di sini, maka kesulitan yang akan terus bertambah di persinggahan yang berikutnya. Kemudian beliau menceritakan sabda Rasulullah SAW yang berikut, tidak pernah aku menyaksikan suatu keadaan yang lebih menggerunkan daripada kejadian-kejadian yang berlaku di dalam kubur. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa Rasulullah SAW memohon perlindungan daripada azab kubur setiap kali selepas solat. Hadrat Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika tidak kerana aku khawatir kamu tidak akan mengemumikan mayat-mayat lantaran derita dan takut, nescaya aku akan berdoa kepada Allah supaya azab kubur diperdengarkan kepada kamu juga. Setiap yang bernyawa mendengar suara azab kubur malaikat manusia dan jin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberitahu suatu baginda SAW dalam suatu perjalanan, unta baginda SAW tersentak. Seseorang bertanya, apakah terjadi kepada unta baginda SAW? Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang sedang diseksa di dalam kuburnya. Suara azab kubur itulah yang menyebabkan unta itu tersentak. Suatu ketika Rasulullah SAW tiba di masjid dan melihat beberapa orang sedang bergelak ketawa. Baginda SAW bersabda, jika kamu sentiasa mengingati maut, maka sudah tidak berlaku sebegini. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa kubur mengatakan, aku adalah tempat yang asing, tempat yang sunyi, aku adalah tempat ulat-ulat dan binatang. Apabila seorang mukmin dikebumikan, maka kubur akan menyambutnya dengan berkata, selamat datang, kedatangan kamu dialu-alukan. Di kalangan manusia yang tinggal di atasku, di atas bumi, engkau yang paling aku kasihi. Kini engkau telah diserahkan kepadaku, engkau akan melihat layanan yang baik daripadaku. Kemudian kubur itu meluas sejauh mata memandang. Pintu syurga akan dibuka dan bayu serta keharuman syurga dan lain-lainnya akan sentiasa menuju masuk ke kubur itu. Apabila seorang kafir dan seorang fasik, iaitu pendosa, dikebumikan, maka kubur akan berkata, alangkah celakanya engkau, kedatangan kamu tidak disukai, maka mengapa perlu engkau datang? Di kalangan manusia yang berjalan di atasku, engkau yang paling aku benci. Kini engkau telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan lihat layanan yang akan aku lakukan terhadap. Lantas kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceratah, seperti jari-jari apabila kedua tangan digenggam antara satu sama lain. Selepas itu 90 atau 99 ekor ular yang besar dilepaskan ke atasnya. Ular-ular itu akan mematuk dan menyiksanya hingga ke hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, jika seekor sahaja pun daripada ular-ular itu menghembuskan bisa ke bumi, maka sehelai rumput pun tidak akan tumbuh hingga ke hari kiamat. Selanjutnya baginda SAW bersabda bahawa kubur merupakan sama ada satu taman syurga atau satu lembah daripada api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melalui dua kubur, lalu baginda bersabda, kedua-dua ahli kubur ini sedang diseksa. Seorang diseksa kerana mengumpat dan seorang lagi diseksa kerana dia tidak menjaga kesucian dengan baik. Ketika dia membuang air kecil, yakni dia tidak menghindarkan tubuhnya daripada terkena percikan najis,
Dewasa ini sebahagian besar daripada mereka yang dianggap bertamadun, menganggap istinja, membersihkan kemaluan setelah membuang air kecil atau besar ialah satu perkara yang aib dan mempermain-mainkan istinja. Para ulama mengatakan bahawa tidak menjaga kesucian ketika beristinja adalah termasuk dosa-dosa besar. Ibnu Hajar Makki Ma'alik menulis bahawa menurut hadis yang sahih, kebanyakan seksa kubur dikenakan kerana tidak mengambil berat untuk beristinja. Adalah dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa persoalan yang mula-mula sekali di dalam kubur ialah mengenai istinja. Kesimpulannya, seksa kubur adalah seksa yang sangat pedih dan berat sekali. Sebagaimana setengah maksiat menyebabkan seorang mengalami seksa kubur, demikian juga setengah ibadah akan menyebabkan seorang terselamat daripada seksa kubur. Seperti yang telah menyatakan dalam beberapa buah hadis bahawa dalam membaca surah Al-Mulk pada setiap malam menyebabkan seorang itu terpelihara daripada seksa kubur dan juga daripada azab api neraka. Mengenai zikrullah yang boleh melindungi daripada azab kubur telah pun dijelaskan dalam hadis yang lalu. InsyaAllah tuan-tuan, apa kita dengar tak iktibar dan mudah-mudahan kita dapat sampai dan bersama Indonesia.